Alhamdulillah, bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memanjatkan syukuran kita kepada Allah dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini sebagai sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita keselamatan daripada segala jenis azab di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan daripada pengajian di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Maka sebelum ini kita telah membicarakan tentang bahagian yang mana penulis membicarakan tentang ilmu syariah, dan penulis membahagikan ilmu syariah kepada 4 bahagian. Yang pertama sekali adalah apa yang dinamakan sebagai al-usul, iaitu asal ataupun asas ini bagi agama. Yang kedua beliau menamakan sebagai al-furu', iaitu cabang daripada asas tersebut. Yang ketiga kita membicarakan tentang al-muqaddimat. Al-muqaddimat yakni maksudnya ilmu-ilmu alat seperti ilmu bahasa dan penulisan. Dan akhir sekali kita membicarakan tentang al-mutimmat. Al-mutimmat yakni maksudnya ilmu yang menyempurnakan. Yani ilmu yang menyempurnakan termasuk ilmu usulul fiqh, dan begitu juga ilmu yang bersangkut dengan mustalah hadis dan tafsir. Setelah itu Al-Imam Ghazali beliau meneruskan dengan menunjukkan satu soalan. Yang beliau mengatakan mungkin ada yang bertanya atas apa yang telah beliau menulis. Maka beliau mengatakan fa'in qulta, kalau kamu mengatakan. Ini adalah daripada cara yang Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali ini apabila dia menulis kitab-kitabnya, kadang-kala dia menjadikan sebahagian daripada penulisan sebagai soal dan jawab. Yani seolah-olah ada orang menunjukkan soal, maka dia akan memberikan jawapannya. Apakah soalannya? Dia mengatakan lima al-haqtal fiqha bi'ilmi din bi'ilmi dunya wa al-haqtal fuqaha bi'ilmi dunya. Ini soalannya. Jadi soalannya menanyakan kenapa kamu, iaitu penulis Imam Ghazali, menggolongkan ilmu fikih ini sebagai ilmu yang bersangkut paut dengan dunia, dan kenapa kamu mengatakan al-fuqaha, yakni ulama di dalam ilmu fikih, dimaksudkan dengan ilmu fikih yang bersangkut paut dengan urusan keduniaan. Ini soalan. Sebab Al-Imam Ghazali bila dia membicarakan tentang bahagian yang kedua, iaitu al-furu', dia mengatakan cabang agama ada 2 benda. Pertama sekali adalah ilmu yang bersangkut paut dengan urusan dunia yang dikenali sebagai ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu yang bersangkut paut dengan ilmu akhirah yang dikenali sebagai ilmu mensucikan hati, iaitu ilmu tasawuf. Jadi soalan ini menanyakan kenapa beliau menggolongkan ilmu fikih ini ilmu yang bersangkut paut dengan keduniaan. Jadi mungkin saya rumuskan jawapan dahulu, nanti kita akan lihat apa yang beliau mengatakan. Kita lihat hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram ini, dia bersangkut paut dengan urusan keduniaan kita.
Apa maksud ini urusan ini keduniaan? Sekarang ini misalan kita nak keluar daripada masjid, kita nak membeli barang. Jadi apabila kita nak membeli barangan, kita ada hukum mahkam yang bersangkut paut dengan jual beli. Tidakkah begitu? Sekarang ini misalan saya nak beli buku. Jadi apabila saya nak beli buku, mesti ada penjual dan mesti ada pembeli. Mesti ada akad jual beli. Dan mesti ada barangan dan mesti ada harga. Jadi misalan kalau saya nak membeli buku $50, saya memberikan $50 kepada penjual dan penjual memberikan kepada saya buku. Dan ini transaksi ini di atas keredaan para penjual dan pembeli. Maka sekarang kita mengatakan buku ini menjadi milik saya apabila saya menjalankan syarat-syarat jual beli. Ini adalah urusan kita di dunia. Kita berhajat untuk kita membeli dan menjual. Tiap-tiap hari kita melakukan jual beli. Kita nak beli makan, nak beli minuman. Maka ilmu fiqih ini bersangkut paut dengan urusan keduniaan seperti ini. Boleh kita lihat ini dia punya ikatannya. Urusan dunia kita dengan ilmu fiqih. Ada ikatan. Misal yang kedua adalah perkahwinan. Kita berhajat kepada perkahwinan, maka kita melakukan ijab dan qabul. Maka ini ilmu fiqih. Ilmu fiqih mengajarkan kepada kita rukun nikah ada 5 perkara. Pertama sekali adalah ijab dan qabul. Lelaki ini wali ini mengatakan zawwajtuka ibnati Fatimah binti fulan, dengan mas kahwin sekian. Maka lelaki ini mengatakan qabiltu tazwijaha bil mahril madhkur. Aku menerima ini pernikahannya dengan mas kahwin yang tersebut. Kita mesti ada wali, mesti ada 2 saksi, dan saksi mesti dipercayai. Ini semua syarat-syaratnya. Dan mesti ada zauj dengan zaujah, yakni lelaki dengan wanita. Baru kita mengatakan pernikahan ini adalah sah. Jadi ini bersangkut paut dengan ilmu fiqih. Begitu juga apabila seorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, kita ada ilmu faraid. Bagaimana kita nak membagikan hartanya? Satu orang meninggal dunia, meninggalkan 3 anak lelaki. Maka mudah kita mengatakan hartanya dibagi kepada 3 anak lelaki. Kalau sekiranya dia ada anak perempuan, maka anak perempuan mengambil separuh daripada bahagian lelaki dan sebagainya. Begitu juga apabila datang di bulan Ramadan, kita melakukan ibadat puasa. Dia bersangkut paut ini dengan waktu. Bulan Ramadan kita tidak boleh puasa ini pada bulan Syawal. Yang ini maksudnya puasa yang wajib. Apabila masuk ini bulan Ramadan, wajib kita berpuasa. Begitu juga apabila kita ada wang sampai kepada nisab, wajib kita membayar zakat. Maka ini semua bersangkut paut ini dengan keduniaan kita, hidup di dunia ini. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, ilmu fiqih bersangkut paut ini dengan urusan keduniaan. Jadi beliau menjawab soalan ini sebab seolah-olah ada orang menanyakan kepada ini, bagaimana kamu mengatakan ilmu fiqih ini bersangkut paut dengan urusan dunia? Maka ini jawapannya. Jadi kita lihat apa beliau akan mengatakan. Beliau mengatakan, fa'lam anna Allah azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam minat turab. Pertama sekali beliau mengatakan, ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam alaihi salam daripada tanah. yakni tanah ini daripada dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam AS daripada tanah. Wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tin wa min ma'in dafiq. Dan Allah menciptakan keturunan-keturunannya daripada tanah dan juga daripada air mani yang keluar daripada tulang sulbi. Fa akhrajahum minal aslabi ilal arhami wa minha ila dunya summa ila al-qabri summa ila al-ardi summa ila al-jannati aw ila an-nar. Yani setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada air mani yang keluar daripada tulang sulbi kepada rahim wanita. Dan selepas itu lahir dari manusia,
Dan selepas itu Allah mematikan manusia dan membangkitkan manusia ini pada hari kiamat. Dan selepas itu ilal jannati au ilan nar, sama ada manusia itu dimasukkan ke dalam syurga ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Fahadha mabda'uhum wa hadhihi ghayatuhum wa hadhihi manaziluhum. Maka syurga dengan neraka ini adalah akhir sekali daripada perjalanan manusia. Ini adalah bahagian yang pertama. Al-Imam Ghazali mula daripada penciptaan manusia sampai akhir kehidupannya, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Selepas itu beliau mengatakan, wa khalaqad dunya zadan lil ma'ad. Ini penting. Apa dia mengatakan? Wa khalaqad dunya zadan lil ma'ad. Allah menciptakan dunia ini dan apa di atasnya sebagai zad. Ini dalam bahasa Arab, ini zad ini kalau dalam bahasa kita panggil apa? Bekalan. Bekalan. Ada hadis Nabi SAW, Nabi menyifatkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini dia adalah tempat cocok tanam bagi akhirah. Dan hidup kita di dunia ini, bagaimana kita dapat usahakan atas bekalan bagi akhirah, supaya apabila kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan beruntung. Maka segala perbuatan kita di atas muka bumi ini diberikan pahalanya yang baik. Dan kalau dosa, kalau perbuatan yang tidak baik, maka diberikan dosa. Dan manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bahagia apabila perbuatannya melaksanakan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mengatakan wa khalaqad dunya zadan lil ma'ad liyatanawala minha ma yasluhu litazawwud. Yani supaya manusia ini apabila Allah menciptakan di atas muka bumi ini, dia akan usahakan perkara-perkara yang akan memberikan kepadanya manfaat bagi bekalan itu. Jadi seorang mukmin apabila kita berada di atas muka bumi ini, kita harus memikirkan apakah perkara yang memberikan kepada kita manfaat di dunia dan akhirat. Apakah perbuatan yang akan memberikan kepada kita manfaat di akhirat? Apakah perbuatan yang akan menyebabkan kita mendapatkan kerugian supaya kita dapat menghindarkannya? Jadi segala perbuatan kita nak kena memikirkan dan menjaga. Dan ini adalah bekalan kita sebelum yang datang, ini ajal. Dan beliau mengatakan falau tanawaluha bil adli lan qata'atil khusumatu wa ta'attalatal fuqaha. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukuman yang ini kepada manusia, maka Al-Imam Ghazali ini mengatakan tidak kita memerlukan yang ini kepada fuqaha. Yang ini maksudnya kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala dia meletakkan yang ini manusia kepada tempat mereka pada hari akhirat berdasarkan dengan keadilannya sahaja, maka dengan itu kita tidak memerlukan kepada fuqaha, sebab segala-galanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghukumkan manusia berdasarkan dengan ilmunya. Akan tetapi itu bukan perkara yang dilakukan oleh Allah. Allah menciptakan manusia dan menciptakan perbuatan manusia, yang mana manusia apabila dibangkitkan pada hari akhirat, maka manusia akan dihisapkan berdasarkan dengan yakni perbuatannya. Maka di sini manusia yakni berhajat yakni untuk mempelajari ini hukum ahkam dan mendampingi yakni para fuqaha. Walakinnahum tanawaluha bisyahawati fatawalladat minhal khusumat famassatil hajatu ila sultan yasusuhum wahtaja sultanu ila qanunin yasusuhum fihi. Tetapi Al-Imam Ghazali ini mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini dan memberikan kepada mereka syahwat dan menguji mereka. Maka dengan itu manusia memerlukan kepada sultan, memerlukan kepada pemerintahan, memerlukan kepada pentadbiran, memerlukan kepada hukum ahkam. Bagaimana dia dapat menjalankan dirinya
sebagai seorang Muslim ataupun mukmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Imam Ghazali dia sedang ini membicarakan hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menguji manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum ahkam dan menguji manusia dengannya, supaya manusia dapat mengamalkannya dan manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Fal faqihu wal alimu biqanun siyasah. Maka beliau mengatakan seorang ini faqih adalah seorang ini yang memahami hukum ahkam, qanun yang bersangkut paut yakni dengan siasah. Yakni siasah kalau kita terjemahkan, ia boleh membawa maksud yakni undang-undang di mahkamah dan juga undang-undang yang bersangkut paut yakni dengan politik. Sebab agama Islam ini bukan agama hanya di masjid, tetapi agama Islam seperti mana kita mengetahui, dialah agama yang merangkumi semua aspek kehidupan. Jadi agama Islam membicarakan tentang ibadah, membicarakan tentang muamalah, dan juga membicarakan tentang jinayat dan peperangan, dan begitu juga membicarakan tentang kait-mengait negara Islam dengan negara yang bukan Islam. Itu sebab kita lihat Nabi kita SAW menghantarkan surat ini kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Nabi SAW menghantar surat kepada kerajaan Rom, menghantar surat ini kepada kerajaan Parsi, mengajak mereka kepada Islam. Selepas itu kita lihat kerajaan Rom jatuh di tangan orang Islam, kerajaan Parsi jatuh di tangan orang Islam. Maka para sahabat radhiyallahu anhu sekarang nak memikirkan bagaimana kita nak mentadbir negara. Maka keluar yakni mahkamah dan undang-undang dan qadi, bagaimana nak menjalankan hukuman bagi orang yang melakukan zina, bagi orang yang mencuri, dan begitu juga hukum ahkam ini yang bersangkut paut ini dengan persahabatan di antara negara Islam dengan negara yang bukan Islam, peace treaty dan sebagainya. Begitu juga hukum ahkam yang bersangkut paut dengan penduduk-penduduk yang bukan Islam, penduduk-penduduk yang Islam. Maksudnya segala-galanya Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita. Itu sebab kita lihat kita umat Islam pada zaman dahulu kita ada tamadun yang hebat. Selepas wafatnya Nabi SAW datang Khulafa' Rashidin. Maka pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kerajaan Rom dan Parsi jatuh dalam tangan Islam. Selepas itu zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas ini wafatnya Sayyidina Ali, datang kerajaan Bani Umayyah. Pada kerajaan Bani Umayyah, Spain jatuh di tangan orang Islam. Spain, umat Islam dah sampai Europe dah. Begitu juga Western Africa, bahagian Morocco, Senegal, Mauritania masuk Islam. Masya Allah, orang Afrika dah masuk Islam. Mesir, pada zaman Sayyidina Al-Khattab, Mesir ini masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan Jazair, begitu juga dengan Tunisia, Tunis. Begitu juga ini dengan negara-negara yang berdekatan dengannya. Dan Islam juga ini sampai ini ke India, ke Pakistan, sampai di Afghanistan pada ketika itu, sampai ini ke Khurasan, negeri Parsi, kira ini hari ini negeri Iran. Begitu juga ini Uzbekistan dan negeri-negeri yang berdekatan dengan Iraq. Jadi apabila datang ini kerajaan Bani Umayyah diganti dengan kerajaan Abbasiyah. Di sini ahli sejarah mengatakan ini adalah the golden age of Islamic civilization. Pada zaman Abbasiyah, lebih-lebih lagi pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, sebab ini beliau mengasaskan Baitul Hikmah. Di sini lahir ulama-ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, datang Al-Imam Syafi'i, dan begitu juga imam-imam ini yang lain. Maka kalau kita lihat dari sejarah kita di Baghdad pada zaman tersebut, ia merupakan kegemilangan. Jadi kita lihat ini bagaimana agama Islam memerintah negara dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat banyak perkara yang diciptakan oleh orang Islam. Orang Islam ini orang yang pertama mengadakan hospital-hospital. Begitu juga dalam ilmu matematik, dalam ilmu sains, ini apa yang kita belajar dalam sejarah. Jadi kita lihat ini umat Islam, apabila kita kembali kepada agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita segala-galanya.
Tetapi kita umat Islam, kalau kita lupa Allah, maka kita akan dihina. Seperti mana kita lihat dari umat Islam ini hari ini, tidak ramai dari umat Islam ini yang ingat ini kepada Allah ataupun kembali kepada Allah. Maka kita lihat ini bagaimana kehidupan kita, walaupun dengan berbilion-bilion dari umat Islam, akan tetapi ini umat Islam ini hari ini menghadapi apa kita mengatakan kehinaan. Kalau kita balik kepada sejarah kita, dahulu mereka mendapatkan kemuliaan, dan hatta yang ini orang ini bukan Islam mempelajari daripada ulama Islam pada ketika itu. Maka di sini Al-Imam Ghazali beliau mengkaitkan ilmu fiqh dengan ilmu politik. Dia mengatakan seorang faqih adalah seorang yang ahli dalam undang-undang negara dan juga ini undang-undang muamalat dan undang-undang ibadah. Jadi itu sebab kalau kita belajar ilmu fiqh, kita lihat ilmu fiqh bukan saja bab salat, bab puasa, haji dengan taharah. Biasa kita di Singapura kita hanya belajar bab ini saja. Kita belajar bagaimana nak berwuduk, bagaimana nak salat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau kita buka kita fikir kita, ini baru 1/4. Mungkin saya mengatakan 1/4 daripada ilmu fikir. Kitab Mughnil Muhtaj sebagai misal, ada 4 jilid. Jilid yang pertama membahaskan taharah, salat, puasa, zakat, haji. Baru jilid yang pertama. Selepas itu bila kita lihat jilid yang kedua, muamalat. Jilid yang keempat, muamalat. Masya Allah, muamalat 2 kali ganda ini ibadat. Jilid yang ketiga baru jinayat. Tetapi disebabkan kita ini umat Islam, kita merasakan kalau kita dah belajar bagaimana nak salat, ini sudah cukup dah. Tapi bagaimana dengan hukum mahkam bersekongkol dengan jual beli dan muamalat yang lain? Ini juga adalah perkara yang perlu kita hidupkan dalam masyarakat kita. Perlu kita umat Islam ini mempelajari agama kita dan mengajarkan kepada yang lain, supaya kita dapat merangkumi kefahaman dalam agama kita dengan baik. Kita mengetahui bahawasanya agama kita bukan di masjid saja, tetapi agama kita bersangkut paut dengan tiap-tiap aspek kehidupan. Satu orang ini berniaga, bagaimana dia nak mempelajari hukum mahkam yang bersangkut paut dengan perniagaan. Satu orang ini menteri, dia nak kena belajar hukum mahkam ini yang bersangkut paut dengan siasat, seperti mana disebutkan Imam Ghazali. Seorang raja harus juga mengetahui hukum mahkam yang bersangkut paut dengan siasat. Seorang yang qadi ataupun judge ini di mahkamah, perlu dia mempelajari tentang hukum mahkam Islam. Walaupun zaman sekarang ini tak, kebanyakan yang tidak mengamalkannya, tetapi sebagai seorang Muslim perlu kita mengetahuinya. Jadi ini adalah daripada perkara yang kita lihat, Islam agama yang membicarakan tentang semua ini aspek kehidupan. Hari ini kita lihat orang yang bukan Islam di mahkamah juga, mereka nak kena belajar undang-undang Islam. Jadi untuk menjadi lawyer, menjadi judge, mereka juga nak kena mempelajari tentang undang-undang Islam dalam jinayah. Sebab kita dalam Islam, hukum mahkam jinayah ini sangat luas. Kita misalnya ni kita dalam hukum ini pembunuhan sebagai misal, kita ada first degree murder, second degree murder, third degree murder. Ini semua disebutkan oleh ulama kita lebih 1000 tahun yang lalu. Hari ini orang yang bukan Islam ini mempelajari perkara yang sama dan mengaplikasikan perkara yang sama. Jadi apabila kita lihat ini kepada undang-undang Islam, kita lihat ini perkara yang sama disebutkan oleh para ulama. Dan kita apabila mempelajari sejarah, kita dapat tahu yang orang yang bukan Islam pada zaman dahulu sebelum ini mereka bangkit di barat, mereka mendapatkan manfaat daripada ilmu fikih agama kita Islam. Maka banyak ini undang-undang sampai hari ini, banyak persamaan ini dengan undang-undang Islam. Tapi kita tidak akan mengetahui ini kalau kita tidak belajar. Di Singapura saja kita lihat misalnya, ramai ini pemuda-pemuda kita apabila berkahwin tidak mempelajari bab pernikahan. Bab pernikahan. Ramai kita lihat ini orang yang sudah berkahwin, kita menanyakan kepadanya apakah rukun-rukun nikah, apakah rukun-rukun talak, apa yang dimaksudkan dengan talak raj'i dengan talak khul'i, apa beza di antara raj'i dengan khul'i, apakah syarat-syarat ini bagi talak ini khulu', apa yang dimaksudkan dengan mut'ah. Tidak ramai ini yang dapat menjawab ini soalan ini. Begitu juga satu orang meninggal dunia, tak ramai orang yang mempelajari ilmu faraid. Bagaimana kita nak membagikan harta.
Ini semua adalah kait-mengait dengan fikih muamalat. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah dapat kita mempelajari perkara ini dengan baik. Jadi di sini saya tutupi dengan mengatakan Al-Imam Ghazali dia sedang mengkaitkan ilmu fikih dengan urusan keduniaan. Itu cerita. Sebab dia sedang menjawab soalan orang menanyakan, bagaimana kamu mengatakan ilmu fikih bersangkut paut dengan dunia? Maka dia mengatakan, tidakkah urusan-urusan keduniaan kita semua ada hukum ahkam yang tertakluk ini kepadanya? Maka dengan sebab itu kita mengatakan ilmu fikih ini bersangkut paut dengan urusan keduniaan. Berbeza dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bersangkut paut dengan mensucikan hati. Maka ini semua akhirat. Bagaimana kita nak mendapatkan ikhlas dalam ibadah, bagaimana kita nak mendapatkan sifat tawadhu', bagaimana kita nak merendahkan diri, bagaimana kita nak mengeluarkan hasad daripada diri. Ini semua adalah perkara yang bersangkut paut hanya dengan akhirat. Tetapi ilmu fikih dia bersangkut paut dengan urusan keduniaan. Sebab segala perbuatan kita bersangkut paut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini insya-Allah. Kita akan sambung ini pada keesokan hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhtim salihati a'malan wa ajrina Allah ya karim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.